Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Cik Mustafa, Cik Sof? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga saudara Mustafa Ilyas, saudara Radin Razak, saudara Alan Haji Din. Apa khabar orang Kelang? Mudah-mudahan sihat walafiat kan. Saudara Syarul Azam, selamat malam dari Kota Baru, kata Syarul Azam. Saya mendoakan teman-teman di Kota Baru juga sihat walafiat. Saudara Fasta Akhir, terima kasih mendoakan saya. Badan dia rasa segar tapi suara tekak masih lagi ya saudara. Saudara Anwar Jubin, Yid Farid, saudara my friend saudara Azizul bin Mak Yusof, apa khabar saudara? Zayani, Kamaruddin Aziz. Zayani daripada Papa Sabah ya saudara. Begitu juga dengan Openg Temu, Acik Warisan, salam, selamat malam. Saudara Nafas Akhir, Pasir Gudang, beliau dari Pasir Gudang, insyaAllah. Mudah-mudahan Pasir Gudang bertambah bahagialah. Saudara Azman Husin, Abu Samah, Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar sahabat? Dari Kemayan Bera Pahang. Puan Hamidah Kamat, saudara Buhari Syarif, Mak Yusuf Hamzah dari Besut, saudara Mak Yusuf dari Besut. Dan itu juga saudara Rusni Kurungot, saudara Muhammad Effendi, Ismail Ali, saudara Puan Anggrik Rimba, Pak Chu, apa khabar Pak Chu dari Langkap. Saudara Ladim Ahmad, Yang Maya, Emma Dardiri, terima kasih hadir. Puan Halimah Ismail, Acik Warisan, semoga dipermudahkan urusan malam ini. Terima kasih saudara. Kita berdoalah agar urusan pencerahan malam ini tak terganggu. Walaupun suara saya kadang-kadang terganggu. Ya Wanlah, Ina Syahrul, Syed Azhar, Aziz Ahmad, Puan Nur Maria. Terima kasih. Lagi cepat sembuh lagi, sedap kita nak membalun. Tapi keadaan sekarang ni gitulah saudara. Kadang-kadang terkial-kial, nak buat macam mana. Tapi sebagaimana yang saya janji dengan saudara, selagi hayat di kandung badan, saya harus hadir pada saban malam. Puan Serosni Koringot, terima kasih doa anda. Itu juga saudara Muhammad Khairul Kamaruddin, saudara Ahmad Furuzi Abdul Rahman, Ishak Lengkis, saudara Muhammad Khairuddin Kamaruddin, terima kasih. Saudara Zainal Yasin dari Putatan Sabah, Puan Zainal Latif, Idris Makno, Isma Riza Kardinal, saudara Isma Riza Kardinal, Jaka Linglung, apa khabar saudara? Hari Enforce, Nilawati Ainul, Abdul Rahim Abdullah, Mak Jasa, Ramli Abdul Rahman, Wanlah, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, akan saya santuni usai pencerahan ini saudara. Mohon maaf lah saudara, bukan saya tak nak layan, tapi pencerahan itu lebih penting ya saudara. Baik saudara, hari ini adalah hari Sabtu, iaitu tanggal 4 Jun, tapi hari yang ke-806 COVID-19. Saudara kamu zaman saudara Awang Yusof, ini daripada teman-teman di Instagram, yang nampak gayanya masih lagi hari yang ke-806 COVID-19 melanda negara kita. Dan belum mengusai lagi saudara. Daripada apa yang saya dapat, kiriman sahabat kita, saudara Rio daripada Universiti Melaya, kata saudara Rio, ada sedikit penurunan, tapi tak banyak mana. Semalam 1877 jangkitan, tapi hari ini sejumlah 1844, iaitu sekitar 33 saja kurangnya. Dan ini menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan adalah 4,512,040 warga kita yang terkumpul, yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Oleh sebab itu saya berpesan pada teman-teman, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Sekarang ni musim panas pula dah, saudara. Daripada kiriman saudara Rio, terdapat 9 negeri. Ada peningkatan di 9 negeri.
dan susut hanya di 6 negeri. Sementara itu, Kelantan tidak berubah dengan 14 jangkitan. Tapi Alhamdulillah, Labuan hari ini sifar jangkitannya. Alhamdulillah. Sementara itu, Selangor walaupun susut, tapi masih lagi angka yang besar. Semalam, kemarin 886, semalam 813. Saudara, dari jumlah sebut 5 negeri masih lagi melebihi jangkitan 100 orang, iaitu di Selangor 813, di Belah Persekutuan 375, di Pulau Pinang 113. Walaupun ada pengurangan, tapi masih lagi di atas 100. Di Negeri Sembilan 112 dan Perak 129. Lain-lain negeri alhamdulillah di bawah 100. Marilah kita berusaha untuk mengekang jangkitan ini supaya segeralah kita memutuskan jaringan virus corona. Saudara, itu laporan yang saya dapat berikan untuk hari ini. Kita masuk segmen e-commerce, ya. Saudara Zazir, Buhari, Abdurrahman, Matpiah Mentol, Zaziri Buhari, ya. Saudara Edi Budiman, Ismail Muad, Asmadi Yudi, Wan Min, Munim Ahmad. Saudara, yang saya perlukan dari anda lain tak ada. Like, share dan subscribe. Bila saya tengok banyak subscribe, banyak like, walaupun saya sakit, tapi inilah memberi semangat kepada saya untuk meneruskan pencerahan ini, saudara. Baik, dalam segmen e-commerce, kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar jangan lupa haruman stangi bakurnya ataupun parfum daripada Timur Tengah, serta gula O, saudara. Gula O ni untuk orang yang nak jaga kesihatan lah, supaya kalori gula tidak ada. Dan saudara boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Juga kalau di Susukan Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi untuk mendapatkan buah-buahan di talian 012-357-5703. Dan tentulah popiah Siril Lady Maria, makanan kegemaran saya. Sila hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Akhir sekali, ini produk daripada sahabat kita, Tokoh Jamu Kemaman. Tokoh Jamu Kemaman kali ini ialah madu kelulut hutan. Saudara, ini beratnya 1,5 kg. Madu kelulut hitam ni, atau nama saintifiknya ialah Trigona. Dijamin berkualiti dan asli, saudara. Dan baik untuk rawatan mata, untuk mencegah katarak, saudara. Antitoksida, anti radang, menurunkan kadar gula dalam badan, rawatan kencing manis, menghalang pembentukan sel kanser. Saudara, ini adalah madu kelulut. Ini memang susah nak dapat, saudara. Jadi hubungi saudara Zul, Toko Jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Saya lihat harganya murah, saudara. Walaupun dalam botol besar, tapi taklah macam lagu botol-botol yang hitam tu, semua tu saya rasa mahal juga, saudara. Yang ini pula iaitu madu habatus sauda. Jadi madu Arab habatus sauda ini adalah untuk membantu menambahkan tenaga dan stamina, untuk menguatkan antibodi dan imunasi, melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sengal tulang, sendi dan kebas-kebas. Ia turut membantu masalah pernafasan, sesuai untuk ibu bersalin, merawat kencing manis, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Saudara, jangan lupa ini produk sahabat kita, Saudara Zul. Itu madu habatus sauda, iaitu madu Arab. Saudara, hubungi Saudara Zul di talian 019-917-0449, Tokoh Jamu Kemaman. Usai e-commerce, saudara. Apa khabar saudara Abu Nem, saudara Sheikh, Latifah Mak Yusof, Abdul Rahman Manas, Norma Abdullah, Ros, apa khabar anda di Instagram?
Teruskan like, share and subscribe. Itu yang saya minta daripada anda. Lain tak ada ya. Saudara Mawar Ungu, Hafsah Junaidi, Faris Akan. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Sebenarnya saudara, antara amalan yang dituntut oleh Allah SWT dan paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW adalah amalan bersedekah. Bila kita menjadi dermawan saudara, kerana ia merupakan satu amalan yang sangat mulia. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ini daripada Adi bin Hatim, katanya baginda SAW menyebut, bersedekahlah kamu walau dengan setengah biji kurma. Walaupun setengah biji kurma pun, itu juga pahala itu diambil kira jika kamu tiada memiliki lebihan daripada itu. Hendaknya dengan perkataan yang baik. Jadi kalau tak ada buah kurma pun, sedekahkanlah dengan perkataan yang baik, doa-doa yang baik untuk teman-teman kita. Kerana sifat suka bersedekah adalah pengikat dan penghubung kasih sayang antara kita sesama manusia. Allah pasti akan menggantikan apa yang disedekahkan dengan keberkatan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Kerana firman Allah SWT, dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini petikan daripada ayat surah Sab'ah, ayat yang ke-39 saja. Maaf saya, tekak gatal. Dia sedekah akan menjadikan penghindar daripada api neraka. Walaupun kita bersedekah biji kurma pun dikira pahalanya saudara. Sampai itu saudara, ada satu kisah, ini perlu kita dengar, daripada Aisyah radhiyallahu anhu, bahawa keluarga Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian sembelihan itu disedekahkan kepada orang-orang miskin. Dan selepas bersedekah semua, lalu baginda Rasulullah bertanya, "Duhai Aisyah, apakah yang tertinggal daripada kambing tersebut?" Maka ibunda Aisyah menjawab, "Tidak ada lagi yang tertinggal darinya ya Rasulullah, kecuali bahagian bahu kambing tersebut." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu berarti semua daging kambing tersebut tertinggal, tetap dan kekal pahalanya, kecuali bahagian bahunya." Jadi artinya bahagian bahu tu tak dikira pahala. Saudara. Sebab itu, tingkatkanlah sedekah, derma, wakaf, kerana itulah yang kekal dan menetap pahala kebaikannya untuk kita semua. Meskipun secara mata kasarnya harta tersebut berkurangan, tetapi Allah pasti akan menggantikannya. Yakinlah saudara. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman Cikgu Ibil. Katanya, isteri yang mukminah. Isteri yang mukminah itu adalah isteri yang sentiasa membantu suaminya di atas keimanan dan atas jalan agamanya. Inilah sebaik-baik simpanan ataupun harta yang dimiliki oleh seorang hamba di dunia ini. Berusahalah kita memiliki seorang isteri yang mukminah, isteri yang taat, isteri yang patuh pada suaminya dan sentiasa membantu suaminya di atas keimanan dan di atas jalan agamanya, saudara. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman Mutiara Kata untuk perkongsian kita bersama hari ini. Baik saudara, malam ni banyak subjek nak bercakap, tapi macam-macam lah. Jadi bagaimanapun, saya memilih untuk menjadikan tajuk bicara kita malam ini adalah jangan perjudikan kehidupan rakyat. Saya mengharapkan agar pimpinan jangan sesekali memperjudikan kehidupan rakyat. Saudara Warosdi masih tak bersihat saya, tapi saya harus memberi pencerahan juga. Saudara Damnari, Iman Safarul, Rosli Yunus, saudara. Namun sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Katanya, Tasik Melati, Sungai Keladi, di luar pekan, dinginnya bayu. Fama, Miti, Felda dan Mardi, begitukah dimegahkan bahasa Melayu. Jadi Pak Nazil ni dia adalah pejuang bahasa. Fama tu apa bendanya? Miti tu apa bendanya?
Felda tu apa bendanya? Mardi tu apa bendanya? Apakah ini yang dimegahkan sebagai bahasa Melayu? Itu kata Pak Nazir. Katanya lagi, Kak Bibah membuka reban. Kaki berdarah, terpijak sumba. Orang berjubah, kepala berserban. Lampu merah, diredah selamba. Jadi orang ni kadang-kadang ni pakai berserban lah, pakai jubah lah. Bila traffic light lampu merah, dia redah je. Mana orang yang tidak mengikut undang-undang. Kata Pak Najir. Sumba tu kata Pak Najir, duri atau serpihan kayu yang tajam. Apabila kita terpijak, terempuh. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun beliau. Baik saudara, tak banyak mana lagi lah, tinggal di gedung ilmu. Segmen gedung ilmu ini yang dipetik daripada buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Dah tak banyak dah, tinggal beberapa hari lagi saya rasa habis dah. Saudara, kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu dalam catatan buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu amat wajar untuk kita renungkan, kerana bangsa Melayu mengharapkan hadirnya pemimpin terdiri daripada mereka yang bukan pemimpin usang. Orang tua dulu pada pesan, kalau pemimpin usang tu ketepikanlah. Kerana kalau dia pemimpin usang, menjadi pemimpin, fikirannya pun usang. Orang ke muka, mana ke depan, ia ke belakang. Hanyut mengenang masa yang hilang. Lain tak ada dia cerita zaman dia dulu, bukan masa depan. Perubahan zaman tidak dipandang. Dunia berubah dari masa ke masa, dia tak pandang pun. Pergantian masa tidak ditimbang. Hatinya sempit, akalnya tak berkembang. Dijadikan pemimpin, banyaklah malang. Kalau kita mempunyai pemimpin yang usang. Dijadikan tua, umat pula yang terkangkang. Dijadikan induk, orang menentang. Dijadikan tiang, tegaknya menghalang. Dijadikan tudung, membatasi pandang. Bila diangkat, tiada manfaat. Bila dipakai, tiada akan sesuai. Bila dipilih, buruk yang boleh. Pemimpin negeri, malamlah hari. Kalau dia pimpin negeri, jadi malam lah nampaknya. Saudara, pemimpin umat semakin melarat. Kita sambung lagi malam besok. Terima kasih atas Izzuan Jaafar atas kiriman buku sebut, yang saya kira dalam 3-4 malam lagi habislah. Khatamlah kita daripada buku Pemimpin dari pemikiran warga bangsa terdahulu. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya perlu memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube. Maka adalah menjadi tanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tak bertanggungjawab. Pihak saya juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang komen yang anda lakukan jika ia melanggar peraturan Kementerian Komunikasi. Kerana saya tak mampu untuk memantau ataupun menyunting setiap komen-komen maupun sedingan anda. Ingat saudara, ini adalah bicara politik yang bermatlamatkan untuk memberi pencerahan, tidak lebih daripada itu, supaya warga kita faham dan sentiasa berinformasi. Kita bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Saudara. Samping itu, kalau saudara nak berkirim ataupun bertanya, kalau tak bersetuju, boleh. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan dengan harmonis, saudara. Baik, saudara. Saya masih lagi ingin menjelaskan pada anda semua. Saudara Wak Rafi, suaranya amat ketara akan masalah dalamannya. Ni panas dalam badan ni. Mungkin baik dicuba minum air buah kembang semangkuk. Mungkin saya nak cari, tadi cari tak jumpa. Apa yang saya lakukan sekarang ni, saya minum air kelapa, saudara. Pip, apakah anda jelas suara saya ni? Itu yang paling penting. Apakah jelas pencerahan saya? Suara tak romantis pun tak apalah, saudara. Awak macam mana? Cuma saya nak jelaskan pada saudara bahawa cuaca panas masih lagi melanda negara kita ni. Saya dah terkesan. Kesannya tadi bila saya masuk bilik air, pun habanya terasa. Bahawa daripada pipe air itu pun panas. Tengah hari tadi ambil air semayang, ingatkan ambil air daripada pemanas air. Rupanya tidak.
Begitulah keadaan negara kita sekarang ni, saudara. Cuaca panas yang melampau. Ini telah menjadi gelombang. Sebab itu saya harap agar kita kalau boleh janganlah saudara keluar rumah selalu. Duduklah berlindung di rumah dulu, berehat saudara. Kerana cuaca tak mengizinkan. Bila terkena haba macam saya sekarang ni, susah. Penyakit ni saudara datang macam ribut. Nak perginya macam semut. Itu masalahnya. Walaupun ada kawasan-kawasan yang berlaku ribut petir, ini pasti terjadi kerana bila haba itu panas, dia menaik wap ke atas, maka dia menolak awan itu, maka berlakulah ribut petir yang kuat. Jadi saudara, saya harap anda semua berhati-hati. Kerana kesan global haba panas ini, saya difahamkan, iaitu empangan air di saliran Bukit Merah, Taiping dekat Perak, di dalam bahagian Serai, air semakin susut. Sebab itu semalam mereka mengadakan sembahyang hajat, minta supaya diturunkan air. Tapi nampak gayanya masih belum ada lagi tanda-tanda hujan. Tanah-tanah dah merekah. Jadi keadaan air takungan di Sungai Merah semakin susut. Dalam keadaan begitu, saya teringat tentang catatan seorang mu'alim yang pernah menghantar kepada saya. Dia menyebut, dia kata, hati-hati bila berlakunya banjir besar, ada wabak yang panjang. Wabak yang panjang yang kita alami sekarang ini adalah wabak COVID-19. Dan selepas itu akan berlaku kemarau pula. Jadi keadaan kemarau yang panjang. Jadi keadaan panas begini, sebab itu kita harus berhati-hati. Dan diikuti oleh kebuluran. Jadi saudara, ini pesan mu'alim. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tidak. Tapi untuk kita sentiasa berwaspada, sentiasa beringat-ingat. Sebab sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah kepada saya, dia kata dia bukan nak menakut-nakutkan. Kekhawatiran beliau adalah tentang food security, iaitu makanan negara kita ni. Kita cuma boleh mampu bertahan, simpanan kita cuma 2 bulan. Berbeza dengan negara jiran kita macam Singapura. Mereka mempunyai simpanan sampai 6 tahun. Itu yang kita harapkan agar pimpinan segera menyelesaikan masalah food security ini. Tambah-tambah pula sekarang ni ringgit kita semakin lemah, saudara. Memanglah, kita kalau diingat dulu, kalau bila harga minyak naik, selalunya harga ringgit akan naik. Sebab kita mempunyai simpanan, kita mempunyai jualan, penghasilan. Tetapi sekarang ni, sejak dari tahun 2014 hingga tahun 2016, harga akibat kejatuhan mengejut harga minyak, maka wang kita mengelonsor dan masih lagi mengelonsor. Ini yang mengherankan. Keadaan dah tukar. Lepas PRU14, harga minyak dunia tinggi, tapi ringgit semakin lemah. Jadi ini adalah ada tanda-tanda yang tak kena ni. Ini juga merupakan antara faktor yang mungkin menyumbang kepada keadaan luar biasa pada negara kita. Jadi saudara, kita harus berhati-hati. Kalau ada wang tu, jangan berbelanja. Sebab hari ini katanya defisit kerajaan serta nisbah hutang kerajaan berbanding dengan KDNK kita semakin naik. Hutang defisit 9 tahun berturut-turut. Samping itu, keyakinan pelabur asing, malahan pelabur tempatan pun terhadap negara kita telah terhakis sejak berlakunya usainya pilihan raya ke-14. Ini kerana ketidakstabilan politik. Pelabur-pelabur lari. Secara dasar-dasar pelaburan kita pun membuatkan pelabur asing lari. Kan tak jelas. Begitu juga dasar kita, dasar perniagaan kita di bursa saham. Bagaimana apa yang berlaku, kita tengok sebulan 2 dulu, apabila mereka yang melakukan penipuan di bursa saham tidak dihukum sestimpalnya, hanya sekadar dijatuhkan hukuman denda saja, sedangkan undang-undang dah ada. Saya malah nak mengungkit lagi. Tetapi ini semua mengundang rasa tidak yakin pelabur terhadap pasaran kita. Kemudian jurang perbezaan antara kaedah bond Malaysia berbanding dengan dolar Amerika serta negara-negara lain. Kebergantungan kita banyak pada hasil kebergantungan kerajaan hanya tertumpu pada hasil minyak. Saudara, itu
Jadi apapun keadaan luar biasa ini perlu diperbetulkan sekiranya kita berhasrat untuk mengawal kekuatan ringgit kita. Dan kalau ringgit kita kuat, maka mampulah kita mengawal inflasi. Hari ini saudara, kita walaupun Guan Eng duk cakap lah, dia kata jangan buat GST, jangan buat itu, jangan buat ini. Dia pandai cakap saja. Realitinya sekarang, harga barang bukan hanya di negara kita. Dunia sedang menghadapi harga barang dan kekurangan bahan makanan. Tadi saya tak dapat buka tadi, ada satu kiriman yang bawa Mula Tenggorak tadi menghantar kepada saya bagaimana negara dunia sekarang ni terdedah kepada suasana yang tidak menentu berhubung dengan makanan, dan ini akan mengundang kebuluran. Banyak negara mengalami krisis makanan, saudara. Masalah harga barang naik di England, di Amerika, di India, di China, malahan negara jiran kita Thailand pun, begitu juga di Vietnam, di Singapura pun sudah mula menghadapi masalah inflasi kerana harga barangan sudah naik. Jadi inflasi di Amerika katanya, catatan saya dapat pada bulan Mac yang lalu adalah 8.4%. Tinggi, saudara. Yang tertinggi sejak 41 tahun. Inflasi di England pula adalah 9%, yang merupakan inflasi yang tertinggi sejak 40 tahun. Inflasi di Turki naik paling teruk sejak 24 tahun. Kerana harga pasaran, harga barangan di Turki naik pada 73.5%. Harga pengangkutan naik 108%. Harga makanan, kesan dari bahan makanan, bahan bakar yang tak ada, dan ini kawasan sekitar Turki, Greece dan negara-negara Eropah yang lain sudah naik pada 92%, saudara. Jadi kita tetap akan terkesan. Singapura, harga makanan naik 4.2% setakat April dan dijangka akan terus naik bulan ini. Harga ayam naik 9.2%. Begitu juga harga telur naik 9.8%. Thailand, Vietnam, ini merupakan pengeluar yang kedua dan ketiga terbesar itu beras dunia. Mereka pun telah berbincang kemungkinan menaikkan harga beras. Dan saudara, ini berhati-hati saudara, sebab itu saya kata ini bukan nak mengejutkan. Saya harus melaporkan supaya kalau boleh kita ada wang sedikit beli untuk simpanan. Saya tidak suruhlah anda pergi rush ataupun serbu kedai-kedai, tidak. Berdikit-dikit kita, saudara. Dan yang ketawanya, saudara, di Thailand harga kinzir pun naik sampai 19%. Dia orang boleh makan kinzir. Saya dapat pork Thai, katanya. Iaitu kinzir Thailand naik 19%. Sardin tin naik 12%. Jadi ertinya sekarang ni, kalau zaman Pakatan dulu suruh ikat perut, tapi pimpinan hari ini tidak begitu. Kita tidaklah mahu rakyat ikat perut. Bagaimanapun, sebab itu kita minta agar pimpinan memikirkan tentang bagaimana untuk memikirkan tentang gaji minima perlu dinaikkan segera. Dan kabarnya sebagaimana yang dilontarkan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau begitu terkesan dan merasa duka cita kerana pimpinan masih lagi menafikan hak gaji minima kepada pekerja-pekerja yang marhain. Contohnya adalah bidang kawalan, bidang kerja-kerja pembersihan. Ia merupakan satu bidang elemen yang esensial dalam operasi persekolahan. Tapi menteri kata nak bawa lebih ramai datang pekerja dari luar, kita minta dinaikkan gaji tempatan, bukan tak buat warga tempatan untuk bekerja, saudara. Sebab macam pengawal keselamatan di sekolah, mereka menjaga keselamatan anak-anak kita. Tapi kalau dengan gaji yang sedikit begitu, mereka akan jadi culas. Pastinya mereka tidak dapat menumpukan perhatian untuk menjaga kawalan keselamatan, kawalan lalu lintas anak kita kat sekolah. Kalau gaji masih 900, 800, 1200, saudara. Jadi dalam keadaan begini, kita mengharapkan, kerana ada juga sekolah yang katanya 2-3 bulan tak bayar lagi gaji pengawal keselamatan. Ini yang kita rasa kecewa lah. Jadi pihak sekolah harus memikirkan.
Sebenarnya saudara, mengurangkan subsidi atau menghapuskan subsidi harga barangan ketika ekonomi belum pulih, ini adalah merupakan keadaan yang tak betul. Kita kena pertingkatkan subsidi pada harga barangan. Jadi harga barang makanan terutama mesti ditingkatkan. Tapi saya tak tahulah bagaimana. Kita tidak mengatakan bahawa kapitalis ini akan memonopolikan makanan, tidak. Tetapi apabila Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan tiada lagi subsidi ayam mulai 1 Julai, ini pun satu hal lagi. Ini bakal mengundang masalah. Bagi saya merasakan subsidi ayam itu bukan kepada pengimport, tetapi subsidi ini perlu diberi kepada mereka yang berternak ayam. Sebab harga barang makanan ayam itu dah naik. Maaf saudara, tekak gatal lah. Kalau kita biarkan keadaan begini berterusan, maka bagaimana dengan kehidupan rakyat? Sebab itu tak sepatutnya. Jadi Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, Kementerian Kewangan duduklah berbincang dalam keadaan sekarang ni. Saudara, jangan sampai sedap buat keputusan. Bila kita buat keputusan yang enak pada kita tapi sukar bagi rakyat, saudara, kena ingat belajar. Bagaimana saudara di Sri Lanka sebagai contoh, ya. Satu ketika dulu di Sri Lanka, kerajaan mahu melakukan penjimatan subsidi, khususnya subsidi pada petani. Akhirnya kerajaan Sri Lanka meminta supaya petani menumpukan pada baja organik lah, baja organik terputaran, itu tai kambing, tai lembu dan sebagainya, saudara. Subsidi baja kimia bernilai 400 juta setahun ditiadakan di Sri Lanka. Akhirnya apa berlaku di Sri Lanka? Sri Lanka mengalami kekurangan makanan. Jadi sebab itu subsidi ini perlu ada. Lebih-lebih lagi untuk bahan-bahan yang boleh digunakan untuk tanaman sebagai baja ataupun makanan untuk ternakan. Belajarlah. Kalaupun tak nak ikut dia orang, jadi belajar daripada kesilapan mereka. Jangan kita ikut kesilapan mereka, saudara. Dalam keadaan begini, saya juga lupa tadi mengingatkan agar pasukan polis, pihak polis Raja Malaysia mengingatkan kepada semua warga-warga yang suka bermain dalam Facebook, jangan nampakkan gambar anda ataupun tontonkan di mana anda berada, kerana ini memberi ruang kepada penyamun-penyamun mengintai mangsanya. Kadang-kadang ada penyamun ni, pengompak rumah-rumah ni, mereka kenal anda. Bila wajah anda keluar dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, menggambarkan anda bercuti, mungkin berkelah 3-4 hari, ini membuka ruang kepada penyamun-penyamun ni memecah masuk ke rumah anda. Sebab itu pihak polis Raja Malaysia mengingatkan agar warga kurang-kurangkan memberi gambaran di mana keberadaan anda. Jangan tunjuk, saya sekarang ni berada di Putrajaya, sedangkan dia orang tahu rumah anda di Selayang. Itu keadaannya. Kerana keseronokan mengemas kini apa saja aktiviti di media sosial akhirnya boleh bertukar menjadi tragedi. Ini kata pihak polis. Kerana pihak penyamun sentiasa memantau peluang untuk melakukan samunan berdasarkan kemas kini pemilik akaun media sosial. Gambar, lokasi pertujuan, ataupun anda pergi membeli belah atau balik kampung, ini merupakan sasaran mereka yang mahu melakukan jenayah. Ini peringatan daripada pihak polis. Saya kata ada logikanya. Saudara, dah lah kita tak berduit sekarang ni, dalam keadaan sukar ini, jadi kita dedahkan diri kita untuk disamun oleh penyengat-penyengat ini, saudara. Dalam keadaan begitu, itu peringatan saya tadilah. Bab-bab makanan ni memang saya harus mengingatkan anda supaya harus berhati-hati,
kerana bahan makanan semakin berkurangan dan harganya semakin tinggi. Kita mengharapkan agar pimpinan segera melakukan tindakan yang terbaik. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak memanggil pilihan raya umum. Kerana sepatutnya sekarang ni kita buat pilihan raya umum lebih awal, supaya kita memerlukan sebuah kerajaan yang mantap dapat menangani masalah yang sedang kita hadapi. Sekarang ni kerajaan cacah marba. UMNO kata begini, PAS kata begitu, PBM kata begini. Jadi tidak boleh mendapat satu suara yang mantap. Saudara, saudara, saya dipahamkan. Ini kita masuk sedikit politik, tapi masih lagi dalam rasuah, kerana Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membuka 25 kertas siasatan berkaitan dengan pembelian di sektor kesihatan. Pada hari persidangan Komisi UMNO itu hari, saya bersempat berbual dengan Datuk Adham Baba. Beliau kini adalah sebagai Menteri Kesihatan. Saya tanya dengan beliau, macam mana? Kabarnya SPRM sudah pun melakukan siasatan terhadap Kementerian Kesihatan. Dia kata, saya tak takut. Sebab tak ada masalah bagi saya. Orang lain saya tak nak campur. Artinya Datuk Adham Baba sebelum ini adalah Menteri Kesihatan. Tapi semua orang tahu banyak pembelian peralatan dan sebagainya tidak dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab itu kita katakan Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membuka 25 kertas siasatan membabitkan pembelian dalam sektor kesihatan negara yang dikesan terbabit ketika pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Jadi kata Putrajaya Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Azam Baki, pegawainya akan memanggil beberapa individu tertentu dalam tempoh terdekat, termasuk kemungkinan orang-orang kenamaan bertaraf menteri. Itu kita dengar. Jadi dalam keadaan sekarang ni, faham-fahamlah. Jadi kita dengar sajalah. Sebab kita juga menuntut ketelusan bagaimana wang negara dibelanjakan hanya untuk COVID-19 saja. Kalau tak silap saya, untuk pembelian vaksin lebih daripada mula-mula minta 5 bilion. Kemudian tambah lagi 3 bilion, 8 bilion. Banyak tu saudara. Banyak. Bukan 8 juta, bilion saudara. Dan waktu itu kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin menggunakan dana rakyat, dana negara 600 bilion. Benda ni tak boleh kita biarkan begitu saja. Perlulah dilakukan siasatan. Saya mengucapkan syabas kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dan satu lagi kes ini, saya harap agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapatlah intai-intai keadaan di Kelantan. Kabarnya melalui portal Utama Daily, saya tengok terkejut juga saya, kerana saudara Husham Musa, beliau mendedahkan bagaimana kontraktor balak di Kelantan katanya mempunyai kaitan dengan keluarga seorang ahli politik. Ini keadaannya. Politik tak lain lah, lebihlah saudara. Kontraktor balak sebut melakukan kerja di atas pengeluaran balak di sebidang tanah sekitar 700 ekar, di mana hasilnya boleh mencecah ke tahap sampai lebih daripada 10 juta ringgit. Kabarnya ada kaitan sepupu sepapat yang dapat anugerah kontrak tersebut dari seorang ahli politik, ahli Dewan Undangan Negeri di Kelantan. Dan secara kebetulan kompartmen balak tersebut nombornya adalah 25 SSK. Dan ini di bawah kuasa, bidang kuasa lebay. Tapi mereka tak ambil kisah. Sebab itu sekarang ini kompartmen tersebut terletak di DUN, Dewan Undangan Negeri, dalam Parlimen Gua Musang. Jadi bagi saya rasa tentulah ahli Dewan Negeri Negeri, saudara Datuk Aziz, saudara Aziz, beliau juga pasti akan beri kerjasama dengan SPRM. Kerana kelulusan balak ni bukan kelulusan beliau. Kerana menurut Saudara Husham, kontrak balak tersebut diberikan secara running terus.
sepatutnya mesti ada tender. Itu kata Selalu Syah. Dan kita harap SPRM segeralah, kalau lebay ni ada melakukan ini rasuah atau bertentangan dengan norma-norma biasa, kita perlu mengambil tindakan. Sebab kita tak mahu adanya kecurangan atau adanya permainan pintu belakang dalam rampukan harta rakyat. Orang Kelantan dah susah, masih lagi mereka tidak diberi peluang bagi pada adik-beradik suku Sakat. Apa hal? Ini keadaannya, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen politik. Saya ketahu juga, banyaklah sekarang hari ini dengan semalam. Saya dah bercakap pada Datuk Mukris. Saya pesan pada dia waktu kami bertemu masa Majlis Perunding Melayu mengadakan perundingan meja bulat. Saya kata dekat Datuk Mukris, nasihatlah Dr. Mahathir, sudah-sudahlah, tak payah lagi nak bercakap soal politik. Waktu sekarang elok beliau berada di tikar semayang, usia-usia lanjut begini. Tapi semalam kemarin masih lagi, dan dia masih lagi mengungkit-ungkit, mengatakan bahawa kalaulah bukan kerana Anwar Ibrahim, dia masih jadi Perdana Menteri. Saya kata, mana datang logikanya? Kerana waktu itu Anwar Ibrahim bukan Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah. Saya pun tak faham. Dia kata dah nyanyuk agaknya. Jadi seorang itu kata, hebatlah pengaruh Anwar Ibrahim. Sebenarnya yang menjadikan dia tidak jadi Perdana Menteri apabila berlaku langkah Sheraton. Yang dilakukan onarnya semua orang tahu. The Blue Eyes Boys dia, Azmin Ali, semua orang tahu. Dan itu juga merupakan pengkhianatan dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin. Kenapa salahkan orang? Jadi bagi saya tak adil lah tuduh orang. Saya haraplah benda begini. Lepas itu dia terus Ratib Najib. Ini pun satu hal lagi. Lepas Ratib Anwar Ibrahim, Ratib Datuk Seri Najib. Lepas tu Ratib ini Zahid Hamidi. Apa benda lah. Sudah-sudahlah. Saya haraplah dalam keadaan sekarang ni Datuk Mukris dapat nasihatkan keluarga mereka, segeralah nasihatkan Dr. Mahathir supaya tinggalkanlah politik ini. Saudara, kerana sekarang ni kita suka tak suka, kita harus memikirkan untuk menghadapi pilihan raya umum. Saya dapat celipan kawan-kawan bahawa dia kata kalaulah lagi lambat pilihan raya diumumkan, banyak memberi lebihan kepada parti pembangkang, tidak baik pada UMNO Barisan Nasional. Ini memang benar pun sekarang, saudara. Dan sebab itu sekarang ni bila saya dengar kenyataan Khalid Jamaluddin, bila kata tidak ada keperluan mendesak untuk segera diadakan pilihan raya umum waktu di Singapura. Ni benda ni Mamat ni, dia takut sebab dia tahu jawatan dia sebagai menteri sekarang ni akan hilang. Bila berlaku pilihan raya, saya tak yakin dia akan diturunkan untuk bertanding. Besar kemungkinan dia nak bertanding pun mungkin bertanding bebas, ataupun bertanding bukan atas tiket UMNO Barisan Nasional. Dan jawatan menteri itu tak ada lagi pada dia. Bila dah hilang jawatan menteri, saya kena ingat saya, dekri ataupun kelebihan seorang menteri ni, bila bergelar menteri, mereka macam ada imuniti sedikit. Kerana pihak-pihak berkuasa ni tidaklah begitu tegas untuk mengambil tindakan. Tapi bila mereka tidak menjadi menteri, maka segeralah kertas siasatan dibuka. Selagi menjadi menteri ini tidak. Sebab itu saya katakan, kalangan kluster-kluster menteri, jangan menuduh terus-terusan. Jangan katakan orang ni kluster mahkamah, orang ni kluster mahkamah. Kerana anda juga akan menjadi calon kluster mahkamah. Saya berkeyakinan. Sebab itu mereka sekarang ni tidak mahu pilihan raya umum disegerakan. Apa kata Khari? Dia kata bagaimana dilaporkan di State Time. Dia kata beliau tidak menafikan kepentingan kestabilan politik, tapi tak perlu disegerakan. You nak politik yang stabil,
Tapi waktu yang sama, you tak nak adakan segera pilihan raya. Apa maksud you? Cakap dolak-dalik. Cakap macam orang mabuk. Dia kata sebenarnya mereka yang mahukan pilihan raya sekarang adalah mereka yang terdesak mahu menjadi menteri dan timbalan Perdana Menteri. Itu katanya. Jadi beliau merasakan jawatan menteri itu adalah jawatan yang istimewa. Saya tak kata sebab bila dia mengeluarkan kenyataan begitu. Jadi dia merasakan sebagai menteri tak banyaklah siasatan dilakukan terhadap beliau. Tapi bila dia tak boleh jadi menteri nanti, kau tunggulah nasib kau. Jadi dia kata, saya menghormati katanya pandangan sebagai kepimpinan parti. Tapi sepatutnya dia kata kena kekal di landasannya. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa banyak kluster-kluster menteri ini tak mahu diadakan pilihan raya umum segera kerana mereka takut. Bukan alasannya kerana keadaan tak sesuai, ekonomi yang teruk, kita berhadapan dengan makanan yang tak mencukupi. Kita nakkan kestabilan supaya segera kita dapat tangani. Kalau nak harapkan barisan menteri yang ada sekarang ni cap ayam, yang ada sekarang ni dah bercakap berbuih mulut, jaga food security, pastikan kita mempunyai makanan yang cukup, pastikan harga ditangani dengan baik. Tak ada satu pun dilakukan, malahan harga terus mencanak. Tapi tiba-tiba sekarang ni bila kita menuntut segera diadakan pilihan raya, maka mereka beri alasan keadaan tak sesuai. Kita nak supaya mereka ni tak ada dalam kabinet, supaya dapat dicanai satu ketetapan, satu dekri. Ini apa yang berlaku sekarang ni. Secara kabinet memutuskan, kabarnya kata semalam, orang yang dituduh di mahkamah tak boleh datang ke parlimen. Ini kes yang mengarut. Sebab dalam prinsip keadilan, no one is guilty unless proven by the court. Orang yang sedang dipercarakan, dia bukan bersalah. Jadi kalau sekarang ni wakil rakyat, jadi wakil rakyat, bila ada tuduhan, mahkamah bercara, tak boleh datang ke parlimen. Apa benda ni? Bagaimana kalau dia dapat tak bersalah? Bagaimana masa yang terluang yang dia tak datang tu? Ini penafian terhadap rakyat. Rakyat telah pilih dia. Soalnya apa-apa pun percepatkanlah. Kita dalam soal mahkamah ni kita tak ada masalah. Ahli UMNO juga tunggu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, tak ada masalah. Apa kesudahan? Sebab kita nak tanya macam mana kes Datuk Najib macam mana. Ini dah berbolok-bolok cerita Hakim Nazlan apa semua tu. Dah bercara ke belum? Semalam saya dah bercakap. Ini keadaannya. Tapi janganlah nafikan sebab itu dia tak datang parlimen. Tak boleh tu, saya. Apakah dia benar-benar bersalah? Begitu juga dengan Datuk Syed Hamidi. Beliau dah sedang dituduh. Siapa yang menuduh? Siapa yang buat laporan? Kenapa ini berlaku? Ini perlu dikaji. Ini keadaan saya. Sebab itu saya agak tertarik dengan apa yang dibentangkan, apa yang dinyatakan oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Ashraf Wajidi. Dia mengatakan bahawa tak ada lagi alasan untuk PRU15 ni ditiadakan. Tidak ada alasan. Mesti kita buat kerana dia dah waktu MOU pun dah dekat nak tamat. Saya dah baca tadi adalah Tan Sri Anwar Musa dia kirim nak jawablah konon dia betul bahawa dalam memorandum persefahaman antara kerajaan keluarga Malaysia dengan Parti Pembangkang, dalam memorandum itu memorandum persefahaman, bukannya piagam, bukannya kontrak, tak ada, MOU je. Saya dalam itu tertulis bahawa pilihan raya tidaklah boleh diadakan sebelum 31 Julai. Itu saja ayatnya. Tapi Tan Sri Anwar Musa tak jawab bagaimana usul kerajaan Pembangkang dah tolak. Jangan lupa sebulan 2 yang lalu kerajaan membawa usul di parlimen minta supaya dipindah akta akta SOSMA. Akta sebut ditolak. Yang menolaknya Parti Pembangkang. Jadi kalau mereka dah tolak,
bolehkah kita merasakan MOU itu boleh dipakai lagi? Dan bagi saya dekat sangat dah. Nak bertanda pun nak 31 Julai. Ini bulan Jun. Itu keadaannya. Tak payah nak tegak benang basah. Kerana kata Datuk Ashraf Wajidi, MOU tu dah tak boleh nak pakai. Satu. Yang kedua, kita UMNO konsisten. Kita konsisten mahukan pilihan raya diadakan. Kerana kalau ikutlah dari urutan peristiwa kronologi, saudara, bagaimana peristiwa itu berlaku. Sejak berlakunya langkah Sheraton, sejak kegagalan pimpinan Pakatan Harapan, janji 1000 mimpi, apabila mereka menodai, apabila Tuan Mahathir mengatakan bahawa manifesto itu bukan kitab suci, apabila beliau mengatakan bahawa dia pun tak jangka Pakatan Harapan boleh menang, sebab itu apa yang dijanjikan dalam manifesto banyak yang tak boleh terlaksana. Antaranya PTPTN, harga minyak turun, harga barang turun. Saudara, kebanyakan apa yang dijanjikan tidak terlaksana. Jadi keadaan negara dalam keadaan yang begitu suram. Dan bila berlaku saja langkah Sheraton, maka UMNO tuntut supaya dipulangkan balik pada rakyat. Itu tuntutan UMNO. Tak lagi, saudara. Saya juga ingat bahawa UMNO minta supaya pilihan raya umum segera diadakan bila berlakunya langkah Sheraton, kerana kita merasakan kembalikanlah kepada rakyat hak dan kuasa mereka untuk menentukan kerajaan mana pula yang harus mentadbir negara. Tapi waktu itu, saudara, negara berada dalam pandemik. Istana memberi nasihat, timbangkanlah supaya eloklah tidak kita terus mengadakan pilihan raya. Tunggulah dulu apabila pandemik ini berkurangan dan ekonomi dapat segera dipulihkan. Itu pandangan istana. Lantaran itu, Tuan Guru Haji Hadi, saya ingat lagi, betul kata Datuk Ashraf itu, pada 25 Februari, Gabungan Muafakat Nasional bersetuju untuk memohon perkenan Yang Tuan Agong supaya dibuatkan parlimen. Setelah Perdana Menteri ketika itu Tuan Mahathir letak jawatan pada 24 Februari. Pada 27 Februari, BN dan PAS bersetuju untuk mencalonkan Tan Sri Muhyiddin setelah menerima hujah. Ini hujah yang minta supaya dipertahankan agar Tan Sri Muhyiddin ini dilantik sebagai Perdana Menteri adalah hujah daripada Tuan Guru Haji Hadi. Datuk Ashraf Wajidi, beliau sebagai Ketua Pemuda, beliau berada dalam meeting itu. Saya tak ada. Saya cuma boleh mendengar saja. Tapi bila Ashraf menyatakan ini, beliau berada dalam mesyuarat itu. Saudara, jadi kerana kata Tuan Guru Haji Hadi, elok kita jadi kerajaan dulu, baru kita panggil pilihan raya. Dan UMNO konsisten mengatakan kita bagi tempoh 6 bulan. Itu jelas. Kemudian pada 6 bulan Mac 2020, selepas kerajaan baru terbentuk, Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Perunding UMNO PAS telah membuat ketetapan bahawa keberadaan mereka dalam kerajaan hanya untuk sementara, paling lama 6 bulan. Itu jelas. Selepas Julai mesti diserahkan balik mandat kepada rakyat. Kemudian kata Datuk Ashraf Wajidi, perundangan kerusi mesti digerakkan segera. Waktu itulah saudara dengar bagaimana ketika itu Tan Sri Anwar Musa sebagai Susah Agung UMNO. Saudara, beliau menyatakan bahawa ahli-ahli perangkat akar umbi bersiap segera kerana kita sewajarnya mengadakan pilihan raya umum. Kenapa sekarang berdaulat dalik pula? Saudara, kemudian pada 16 Julai, Presiden UMNO menegaskan dalam mesyuarat dengan Biro Politik dan Top 5 bahawa PRU mesti diadakan dalam tahun 2020 juga. Waktu itu Menteri Kanan, masa itu Perdana Menteri Kanan Datuk Ismail Sabri memberi jaminan untuk mewakili Menteri-Menteri Bapa Barisan Nasional untuk berunding dan menyatakan pendanaan UMNO kepada Tan Sri Muhyiddin untuk parlimen dibubarkan dalam tahun 2020.
Ini sejarah, saudara, tak boleh lari. Ketika itu Tan Sri Anwar Musa dah ada dalam kerajaan. Kemudian, dan beliau masa itu Susah Agung. Pada 26 Oktober 2020, Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi memutuskan untuk ahli-ahli Parlimen BN dan UMNO mengundi menyokong belanjawan 2021 yang dibentangkan pada 7 November. Belanjawan itu dibentang belanjawan Tan Sri Muhyiddin. Walaupun dalam hati yang tak bersetuju, tapi okeylah. Atas memenuhi kehendak tuanku, memenuhi kepentingan rakyat, UMNO setuju. Keputusan ini setelah mengambil kira jaminan naib presiden. Ini waktu itu. Keputusan untuk bersetuju mengundi menyokong belanjawan itu sebab kalau tolak belanjawan dah runtuh dah kerajaan waktu itu. Keputusan itu dibuat setelah mengambil kira jaminan naib presiden Datuk Seri Ismail Sabri untuk mendesak Tan Sri Muhyiddin membuatkan parlimen bagi membolehkan PRU diadakan penghujung Disember atau awal Januari 2021. Ini cerita benar, saudara. Malahan, Datuk Ismail Sabri menegaskan kepada Majlis Kerja Tinggi UMNO bahawa jika gagal, semua menteri-menteri UMNO akan letak jawatan. Jadi, Perdana Menteri tak boleh nak tarik, tak boleh nak dolak-dalik. Tak boleh menafikan. Jadi, setelah proklamasi darurat, tiba-tiba proklamasi darurat diisytiharkan oleh Tan Sri Muhyiddin sehingga 1 Ogos 2021 dan Parlimen turut digantung atas alasan COVID-19. Ini kronologi, ya, saudara. Pada 27 Ogos 2021, Majlis Tertinggi sebulat suara menyokong penuh Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan mengesa untuk diserahkan mandat semula kepada rakyat bagi PRU umum diadakan setelah herd immunity, iaitu vaksin. Semua rakyat dah dapat vaksin. Ini pada 27 Ogos 2021, setelah herd immunity dari segi vaksin dicapai. Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan dalam mesyuarat kelebihan sebagai Perdana Menteri, beliau kini mempunyai kunci untuk menentukan bila waktu sesuai untuk pembubaran parlimen dan pastinya bila kunci hendak digunakan akan dirujuk kepada Presiden dan Majlis Kerja Tinggi. Saudara, pandemik COVID-19 secara rasmi berakhir pada 1 Mei 2022. Jadi kesimpulan sekarang ni, UMNO secara konsisten berpendidikan bahawa segala polemik politik yang menyaksikan ketidakstabilan politik yang berterusan dengan 3 Perdana Menteri, 3 kerajaan ini hendaklah segera dinoktahkan. Maka hendaklah segera diadakan pilihan raya. Ini UMNO konsisten. Jangan ada pihak menuduh itu, menuduh ini. Sebab itu saya nak jawab, kerana Tan Sri Anwar Musa kata ada waktunya, kena fikir kesesuaian. Sebab dia waktu jadi Susah Agung dulu pun dia setuju. Itu 2 tahun dulu, saudara. Ini tahun 2022. 2020 dulu pun dah setuju. Dan PAS pun waktu itu setuju. Kenapa hari ini mereka berdolak-dalik? Dan kita hairan kenapa bila Datuk Ismail Sabri mau membubarkan parlimen, dah mula mereka membuat onar. Jadi sekarang ni, saudara, dalam keadaan begini, kita harus kena kajilah diri kita. Sebab hanya PRU 15 saja yang boleh mengembalikan keyakinan rakyat untuk melihat kestabilan politik. Tu saudara Norida kepada kunci lah hilang. Saya merasakan ini sebenarnya, saudara, PAS dulu setuju, Datuk Ismail Sabri setuju, malahan sekarang ni setuju. Sebab itu saya kata tadi adalah satu portal berita mengatakan, dia quote saya kata bahawa bulan Jun ini apabila Datuk Ismail Sabri tidak menghadiri persidangan COGM di Rwanda, maka itulah petanda jelas beliau sedang berkira-kira untuk membubarkan parlimen. Itu yang jelas, saudara. Tapi sayang ni masalahnya ada Menteri Cak Ayam ni, Kharijah Mauludin kata begitu, Anwar Musa kata begini.
Mereka ni semua adalah calon-calon yang sewajarnya bagi saya digugurkan. Ini keadaan sekarang ni, saudara. Saya melihat dah tak boleh dah. Sebab itu kalau bila sahaja Datuk Ismail Sabri memutuskan UMNO parlimen dibubarkan, kita warga cinta damai perlu membantu dan menyokong agar demokrasi dipulihkan, demokrasi dijelmakan dan kita mengadakan pilihan raya. Soal siapa menang itu bukan persoalan kita. Sama ada UMNO Bersama Nasional boleh menang, terpulang. Sama ada Parti Keadilan boleh menang, terpulang. Sama ada PAS boleh menang, terpulang. Ataupun Parti Peribumi Bersatu boleh menang, terpulang. Tapi kita mahukan sebuah kerajaan yang mantap, yang stabil, demi lestari kehidupan rakyat. Kita dah tak boleh lagi mengizinkan, sebab di hadapan kita ini cabaran terlalu besar, saudara. Di hadapan bulan-bulan, bukan tahun-tahun mendatang, saudara, bulan-bulan mendatang, keadaan bertambah sukar kalau kita mempunyai kerajaan yang tidak stabil. Jangan Amin Muhammad Zahar Abdullah Wajidi dah minta maaf. Hang pula nak ganti masuk ke dalam. Tak, saya kalau boleh kita berlapang dada, saya. Tujuan saya memberi pencerahan ini supaya kita tahu. Pertama, jangan tuduh UMNO hari ini saja minta pilihan raya dibubarkan. Tidak. Kita konsisten sejak bila berlakunya ketempangan dalam politik. Bila berlakunya langkah Sheraton. Bila kita melihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin tak bermaya, tak berkemampuan mentadbir negara, kita tak kata kita nakkan kuasa. Kita mahu pilihan raya diadakan supaya rakyat menentukan siapa yang harus mentadbir negara. Kita bincang persoalan ini malam besok. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.